warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang amat berbahagia Datin Sri Hajah Wan Hasni binti Wan Yusof yang di-Pertua Bagriah Negeri Sembilan, yang berusaha Encik Abidullah bin Kamisan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah-Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, yang berbahagia Datin Normalia binti Samsul Bahrin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Pendidikan Swasta Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Husin, Pengurusi Lembaga Pengelola Sekolah dan Ahli Barisan Lembaga Pengelola Sekolah, yang berusaha Tuan Haji Khalil bin Jali, Pengarah Eksekutif Seremban Besari Senang Berhad, yang berusaha Ustaz Muhammad Taufik bin Alias, Penolong Pengarah Pendaftar dan Data Jabatan Hewan Agama Islam Negeri Sembilan, yang berusaha Puan Pengetua Puan Harini bin Muhtar, Pengetua Sekolah Menengah Setia, ibu bapa dan juga anak-anak yang kita raikan pada hari sekalian. Alhamdulillah. Yang pertama, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpahnya dapat kita bersama-sama pada hari ini, pada petang yang indah ini, dalam kita meraihkan anak-anak kita yang baru sahaja selesai SPM semalam. Semalam tak selesai pagi 10.40 masa akhir SPM. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kerana dalam tempoh peperiksaan SPM ni tiada apa yang luar jangka berlaku. Alhamdulillah. Kita pun risau juga kan. Sebab bukan apa, dia tiba-tiba tengah-tengah tu ada cuti raya Cina. Takut budak balik semua, dia tak balik ke sekolah. Kan? Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin saya yakin dan percaya ada sebahagian ibu bapa yang hadir pada hari ini. Sebahagiannya anak-anak ini bermula seawal pra, bistari dan juga sri. Jadi mungkin masa tuan-tuan dan puan dulu hantar anak-anak, CEO-nya lain. CEO-nya ketika itu Tuan Haji Khalil. Tapi hari ini tengok-tengok orang lain pula jadi CEO. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya baru 2 bulan dinaikkan, diamanahkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah yang baru bagi menggantikan Tuan Haji Khalil yang kini ini berkhidmat bagi mengembangkan lagi sekolah kita, sekolah menengah yang baru, dan juga membantu pembangunan koperasi sekolah. Jadi mungkin gaya bahasa lenggo lain sikit lah kan. Kita mungkin anak muda ni lain dia punya cara dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, di sekolah sekarang ini kita berdepan dengan pelbagai rencam, cabaran, dan juga bagaimana untuk kita melihat kepada keperluan anak-anak kita selepas mereka keluar daripada sekolah. Kami baru saja balik daripada Germany baru-baru ini. Kita melihat bagaimana di Jerman mereka cukup menekankan TVET. Ini kita nak bincang sikit, saya minta masa sikit Datin Sri. Tuan-tuan dan puan, ibu bapa, bila kita berbincang dengan sebuah institusi yang menguruskan pembangunan modul dan juga sistem pendidikan, Bosch ni satu syarikat yang mungkin kalau tuan-tuan dan puan dengar di Malaysia ni, Bosch ni dia biasa kita tahu tentang drill, apa lagi, water jet, vacuum. Tetapi sebenarnya Bosch ni satu syarikat yang cukup besar, the biggest automotive company in the world. Yang pasang robot untuk buat kereta di kilang Shah Alam tu pun adalah Bosch dan sebagainya. Apa pengarah mereka katakan pada kami? Dia katakan bahawa pada hari ini mereka telah masuk sehingga ke sekolah rendah untuk melatih anak-anak seawal sekolah rendah berkaitan tentang TVET. Ini cabaran yang berlaku di Germany. Kenapa berlaku sedemikian? Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan?
isu yang berlaku di negara Eropah, kebanyakan negara Eropah, rakyat mereka sudah mula tak nak bekerja. Sebab apa? Duduk dekat rumah, ada anak, kerajaan bagi allowance setiap bulan. Seorang anak 200 euro, 300 euro. 2 orang anak dapat 600 euro. 4 orang anak dapatlah 800 ke 1500 euro. Nak kerja apa lagi dia kata? Sebab itulah apa yang berlaku di negara Eropah. Kalau tuan-tuan mungkin dengar, banyak kilang-kilang di Eropah dah keluar daripada Eropah, pergi ke Asia, pergi ke Vietnam, pergi ke Myanmar. Disebabkan mereka mengalami masalah tenaga mahir dari kalangan rakyat tempatan. Siapa juga yang berlaku di Sweden? Mungkin saya kongsikan sikit. Adik saya berada di Sweden sebagai senior engineer di sebuah kilang yang membuat bateri bagi EV. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kilang itu dipenuhi oleh expatri ataupun orang asing, kepakaran asing. Sebab apa? Sebab rakyat tempatan mereka tiada yang pakar dalam bidang tersebut. Jadi sebab itulah di Malaysia pada ketika ini, Encik Aminuddin, mungkin benda yang kita rasa perlu kita bincangkan dekat Jabatan Pendidikan juga dalam konteks pendidikan negara, bagaimana kita nak memastikan supaya anak-anak yang lahir daripada sekolah kita pada hari ini melalui sistem pendidikan kita dapat menjadi mereka yang mempunyai kemahiran tinggi. Tak kisah doktor ke engineer ke mekanik ke apa segala bidang, tetapi mereka yang mempunyai kemahiran yang tinggi, keupayaan yang tinggi, daya saing yang tinggi. Bukan hanya kita lahirkan anak-anak, oh cukup dengan peperiksaan mereka. Lepas itu, apa yang berlaku? Saya rasa sebahagian besar mungkin ada makluman juga, universiti sekarang ni pun dah mula kosong. Universiti dah mula kosong. Sebab apa? Anak-anak dia kata pergi belajar, habis belajar, lepas 6 tahun ada yang terpaksa berhutang, tapi kerja tak ada. Sebab bukan masalah tak ada kerja tuan-tuan, sebab kemahiran tu kurang. Sebab itulah di sekolah Seremban kita sudah mulakan pendidikan secara hands-on learning kita panggil. Jadi sebab itu kita memperkenalkan iPad. Dan yang terbaru kita tengah bangunkan LMS 2.0, Learning Management System 2.0, untuk menyokong sistem pembelajaran di sekolah. Saya rasa kalau dalam Dewan ni, antara yang anda pernah tengok Datin Normalia, dia pun tanya saya tadi, bila nak present? Saya kata Datin sabar dulu Datin, bagi kami beberapa tempoh. Kita tengah bangunkan, di mana kita menggunakan sistem AI, kita integratekan. Dan kaedah yang kita pakai sekarang tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk kita personalizekan anak-anak kita. Apa maksudnya? Maksudnya di sini, melalui sistem itu, anak-anak menggunakan iPad dalam proses pembelajaran, melaksanakan ujian, peperiksaan, latihan dan sebagainya. Dari situ, sistem dan AI akan bantu personalizekan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di manakah mereka sedang berada pada ketika ini. Sebagai contoh, subjek matematik lah, saya paling mudah, contoh paling mudah. Mungkin anak kita nak tahu anak kita kan, di mana dia lemah, topik berapa, subjek apa. Jadi kita boleh personalizekan dia. Dan sistem ni bagi tahu kita, LMS bagi tahu kita, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan lemah pada topik 4.3 sebagai contoh. Jadi apa kita boleh buat sebagai guru, pihak sekolah dan ibu bapa boleh bantu anak-anak ini terus kepada apa yang mereka lemah. Ini sistem yang kita tengah bangun. Salah satunya, selain daripada interactive learning, menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin menyatakan di sini bahawa tahun ini agak istimewa kerana buat pertama kalinya kita ada pelajar daripada fast track, pelajar tahfiz yang mengambil SPM bagi subjek STEM, Science, di sekolah Seremban. Mereka duduk 2 tahun di sekolah kita melalui yang ditaja sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Dan alhamdulillah mereka telah pun selamat menjawab semua soalan SPM. Boleh ya? Okey soalan? Alhamdulillah. Jadi kalau dia angguk-angguk kita pun okey lah, insyaAllah. Kita doakan sama-sama agar anaknya berjaya. Dan ini merupakan satu
cabaran besar juga pada pihak sekolah. Bagaimana kita ingin membantu. Dah kita cuma ada 2 tahun je untuk bantu anak-anak ini menghadapi SPM. Dia tuan-tuan bayangkan. Mungkin ada kalangan tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan mula tahun tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Mereka ini masuk tingkatan 4 dan jadi 2 tahun untuk kita pastikan anak-anak ini dapat menjawab dengan baik, menghadapi peperiksaan SPM dengan baik. Jadi insyaAllah kita doakan sama-sama supaya keputusan SPM, hasil kerja kuat anak-anak kita dan guru-guru kita ini, dia dapat keredaan Allah, keberkatan Allah, dan dapat kejayaan cemerlang dalam peperiksaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga pihak sekolah menzahirkan rasa terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Datin Seri di atas kesudian untuk hadir pada majlis kita pada petang ini. Dan Datin Seri pun ada seorang lagi anak dia Sri Semban, maksudnya tingkatan 5. Tingkatan 5 lah. Jadi tahun depan pun kita minta dia datang sini. Dan Alhamdulillah kita juga menzahirkan terima kasih kepada sokongan Yang Berhormat Menteri Besar dan juga Kerajaan Negeri untuk sama-sama membantu membangunkan sekolah kita ini. Dan akhir sekali ingin saya kongsikan bahawa kita sedang bangunkan kompleks pendidikan menengah baru di Kampung Pancung. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan turun daripada Lekas, Highway Lekas, mahala ke Senawang sebelum susur ke Kuala Pilah, boleh tengok belah kiri ada satu tanah yang telah pun ada projek pembangunan. Itulah tapak sekolah kita yang baru. Yang terbaru kita baru saja siap ground, kita dah konkretkan tapak dia. Cuma kita mohon sekiranya adalah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin berkongsi untuk berwakaf dan sebagainya, kita alu-alukanlah sumbangan-sumbangan tersebut bagi kita menyegerakan projek pembangunan sekolah menengah yang dijangka boleh menempatkan sehingga 500 orang pelajar pada satu-satu masa. Asrama kita 2 tingkat, insya-Allah kita boleh masuk seramai 100 orang lelaki dan 100 orang pelajar perempuan di asrama baru. Jadi itu antara usaha yang kita bangunkan sekarang untuk memastikan proses perjalanan pendidikan Seri Seremban ini berjalan dengan baik. Dan insya-Allah juga bagi mereka yang ingin menyumbang, kita boleh bantu untuk mendapatkan pelepasan cukai di bawah subsection LHDN subsection 446. Jadi kalau tuan-tuan menyumbang, mungkin ada syarikat-syarikat besar yang menyumbang, boleh maklumkan kepada pihak sekolah, kita akan bantu. Sebab sumbangan tuan-tuan ni akan jadi sebagai sumbangan wakaf, di mana tapak sekolah kami itu sebenarnya adalah tapak yang telah pun bersiasat wakaf, dan pembangunan sekolah juga adalah pembangunan wakaf. Jadi sebarang sumbangan memang layak untuk dapat bisa pelepasan cukai 446. Saya rasa mungkin ramai dari tuan-tuan puan ni maklum tentang subsection 446 ni, pelepasan cukai bagi bagi cukai pendapatan dan juga cukai perniagaan. Jadi akhir sekali saya cakap terima kasih kepada semua, dan bagi anak-anak kita tadi disebut kalau kita tidak berjumpa lagi, tapi saya minta isi borang alumni, bukan website sekolah, isi borang alumni. InsyaAllah kita akan follow up anak-anak ini. Boleh ya? Boleh? Jadi pastikan isi borang alumni. Kita ada alumni kita, jadi mungkin boleh bersama-sama dengan abang-abang, kakak-kakak yang dah jadi alumni. Mungkin mereka boleh kongsikan pengalaman bagaimana mereka bekerja, pengalaman belajar. Dan ada kakak-kakak dan abang-abang yang berada di universiti, mungkin boleh kongsikan apa tips-tips yang terbaik dan sebagainya. Dan saya juga mendoakan agar adik-adik, anak-anak terus maju jaya. InsyaAllah teruskan amal adik-adik, anak-anak sekalian di sini. Kalau katakan setiap pagi ada baca maksurat, ada qiyamul lailnya, ada solat sunat duhanya, teruskan. Jangan hanya berhenti sehingga di sekolah sahaja, tapi teruskan amalan-amalan yang baik ini dan kembangkanlah ilmu-ilmu yang baik ini kepada semua. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.